Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazrin binti Hashim yang menyambung metrik C2.1481 dari kelas Kebudayaan dan Tamadun Melayu CFT 1022L5 ingin mematangkan satu tajuk kajian saya, iaitu semangat kejenuhan semakin luntur akibat perbezaan kaum di bawah tajuk besar konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta berkaitannya dengan isu-isu semasa. Untuk bahagian pengenalan, pertama sekali saya akan memperkenalkan konsep identiti. Identiti merupakan sifat-sifat yang terdapat pada seseorang atau sesuatu sebagai satu keseluruhan, iaitu memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain. Manakala jati diri membawa makna sifat-sifat, ciri-ciri, kriteria dan jiwa yang membentuk keutuhan diri melalui lambang identiti diri. Seterusnya, menurut Taylor, kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencukupi beberapa hal di dalamnya seperti kepercayaan, kesenian, suku moral, adat, istiadat serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai sebahagian diri dari kelompok manusia. Manakala tamadun menurut sarjana Islam iaitu Ibnu Khaldun menerangkan tamadun ialah sekumpulan manusia yang berdiami sebidang tanah yang mempunyai pembekalan ekonomi yang mencukupi, keselamatan nyawa dan harta terjamin yang membolehkan mereka mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang. Untuk menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai tajuk yang ingin saya huraikan, iaitu isu semangat kejirangan semakin luntur akibat perbezaan kaum. Jiran merupakan orang yang tinggal berdekatan dengan kediaman. Tempat tinggal setempat sama ada kiri, kanan, hadapan atau belakang. Jiran merupakan pihak yang penting kerana mereka lah yang akan menjadi sahabat kita apabila mengalami masalah kesusahan hati. Semangat kejiranan merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang bertamadun, semangat kejiranan haruslah diterapkan dalam diri kita dan dikekalkan di negara ini agar dapat mewujudkan nilai-nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Penyataan masalah. Seterusnya, antara punca perbezaan kaum yang menyebabkan kelunturan semangat kejiranan ialah berpunca daripada budaya, agama, adat dan kesefahaman mereka yang berlainan. Kita haruslah mengambil iktibar dari peristiwa dari Kampung Medan Petaling Jaya pada tahun 2001 dan peristiwa 13 Mei yang telah menyebabkan berlakunya kematian yang berpunca daripada rusuhan kaum. Seterusnya, terdapat dua persoalan kajian yang dikaji oleh pengkaji. Yang pertama ialah apakah punca perbezaan kaum yang menyebabkan semangat kejiranan semakin pudar. Yang kedua, apakah cara mengatasi masalah kejiranan dalam perbezaan kaum. Selain itu, dari sudut objektif kajian yang dikaji oleh pengkaji pula, yang pertama adalah mengenal pasti punca perbezaan kaum yang menyebabkan semangat kejiranan semakin pudar. Yang kedua, menganalisis cara mengatasi masalah kejiranan dalam perbezaan kaum. Untuk bahagian yang seterusnya ialah batasan kajian. Kajian ini menggunakan buku Aura Kejiranan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh seorang sarjana yang bernama Muhammad Qayyum Badaruddin. Buku ini merupakan kajian utama bagi menjalankan kajian dengan sempurna. Setiap teks yang diambil dari rujukan tersebut adalah untuk mengenal pasti punca perbezaan kaum yang menyebabkan semangat kejiranan semakin pudar dan menganalisis cara mengatasi masalah kejiranan dalam perbezaan kaum. Kajian ini juga menggunakan kaedah internet untuk menganalisis maklumat tentang kelunturan semangat kejiranan akibat perbezaan kaum. Bahagian kajian yang seterusnya ialah metodologi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan 3 jenis kaedah, iaitu kaedah teks, kaedah laman sesawang dan kaedah perpustakaan. Kaedah teks sebagai kaedah utama yang digunakan. Pengkaji menggunakan teks Aura Kejiranan yang ditulis khas oleh seseorang penulis bernama Muhammad Qayyum Badaruddin. Teks ini mengandungi cerita-cerita serta maklumat yang berkaitan dengan tajuk sekaligus membantu pengkaji menyiapkan tugas ini. Selain itu, pengkaji juga menggunakan kaedah laman sesawang untuk membantu mencari maklumat bagi menyiapkan tugasan ini. Terusnya, pengkaji turut menggunakan kaedah perpustakaan bagi memudahkan pengkaji mendapat maklumat. Maklumat tersebut dapat dijadikan rujukan untuk pengkaji memperjelaskan lagi rujukan kajian. Pengkaji menggunakan bahan maklumat seperti buku-buku ilmiah, artikel dan sebagainya. Di bahagian analisis kajian pula, pada bahagian ini, pengkaji akan membentangkan tentang isu semangat kejiranan yang semakin luntur akibat perbezaan kaum. Dan bahagian ini juga akan pengkaji menjawab soalan dari persoalan kajian dan kehendak objektif kajian yang dinyatakan tadi. Pertama ialah mengenal pasti punca perbezaan kaum yang menyebabkan semangat kejiranan semakin luntur. Antara punca perbezaan kaum yang menyebabkan semangat kejiranan semakin luntur adalah dari segi kepercayaan setiap kaum. Sesetengah kaum merasa kepercayaan kaum lain ini adalah mengarut dan mengganggu ketenteraman orang. Sebagai contoh, kepercayaan orang Cina, mereka percaya hantu itu wujud dan percaya adanya bulan hantu pada setiap tahun, atau boleh disebut perayaan hantu lapar. Pada hari perayaan tersebut, mereka akan mengadakan persembahan dan menghiburkan hantu-hantu. Biasanya, kemah dan pentas sementara dibangunkan di kawasan kejiranan. Malah,
Mereka juga memakai pakaian menyerupai hantu untuk menyambut perayaan hantu. Hal ini menyebabkan jiran-jiran kaum berasa terganggu dan marah kerana kebiasaannya mereka akan melakukan perayaan hantu ini pada waktu malam. Malahan akan membuat budak-budak kecil berasa takut untuk keluar rumah dan mengganggu masalah mereka untuk tidur. Punca yang kedua ialah dari segi budaya. Sesetengah masyarakat pada masa kini kurang bergaul dengan jiran masing-masing, antaranya kerana berbeza agama dan kaum. Selain itu, sesetengah masyarakat tidak suka bergaul dengan mereka kerana budaya yang mereka bawa. Sebagai contoh, festival Holi yang dibawa oleh orang India. Festival Holi merupakan antara sambutan paling terkenal bagi kaum India. Hal ini dikatakan demikian kerana festival ini penuh dengan kegembiraan, gelak tawa dan juga warna-warni. Sepanjang perayaan, masyarakat India akan melemparkan serbuk yang penuh warna antara satu sama lain sambil menari, menyanyi dan menikmati cuaca di sambutan ini. Perayaan ini akan dilakukan bersama masyarakat India di kejiranan masing-masing. Festival ini bermain dengan serbuk penuh warna. Mereka akan saling membaling serbuk antara satu sama lain bagi meraihkan perayaan tersebut. Kesannya, selepas selesai festival Holi, kawasan kejiranan akan menjadi kotor akibat daripada serbuk warna yang mereka gunakan. Hal ini akan menyebabkan para kejiranan akan berasa tidak selesa dan tidak senang duduk kerana di kawasan kejiranan mereka kotor dan berbau. Seterusnya, analisis bagi objektif yang kedua ialah menganalisis cara mengatasi masalah kejiranan dalam perbezaan kaum. Analisis yang pertama ialah mengenalkan budaya kunjung-mengunjung. Dalam hidup kini, kita digalakkan saling menziarahi kejiranan kita kerana melalui aktiviti ini kita akan mengetahui masalah yang dihadapi oleh jiran kita, dan dengan cara ini juga kita dapat membantu mereka sekiranya mereka menghadapi masalah. Sebagai contoh, kita boleh menolong mereka hantar ke hospital sekiranya berlakunya kecemasan. Hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama jiran. Malahan, mereka juga akan berasa selesa untuk berbual dan bercerita walaupun berbeza kaum. Analisis yang kedua pula ialah dengan mengadakan majlis rumah terbuka. Sikap seperti ini dapat membentuk ikatan silaturahim dan memperkukuhkan semangat kejiranan. Kita boleh menjemput jiran kita yang berlainan kaum untuk datang ke majlis rumah terbuka kita. Hal ini dapat menunjukkan bahawa kita tidak mengabaikan jiran yang berlainan kaum untuk datang ke rumah terbuka. Apabila kita membuat majlis rumah terbuka, haruslah kita menjemput semua jiran kita, bukan hanya menjemput sesama kaum sahaja. Sikap seperti ini akan dipandang buruk oleh jiran yang berlainan kaum. Melalui majlis rumah terbuka ini, jiran boleh bertanya khabar. Selain itu, melalui majlis rumah terbuka ini, semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk berkumpul dan berbincang sambil menikmati cuaca yang disediakan oleh Tuan Allah. Seterusnya, bagi analisis yang terakhir ialah dengan mengadakan aktiviti bergotong royong. Hal ini dapat memupuk semangat kejiranan walaupun berbeza kaum, kerana dengan aktiviti ini dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. Aktiviti yang boleh diadakan seperti bergotong royong membersihkan kawasan taman perumahan. Di samping itu, boleh juga menyediakan juadah selepas bergotong royong. Sambil-sambil makan, boleh berkenal-kenalan antara satu sama lain yang sekaligus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran dengan lebih dekat. Ringkasnya, jiran sangatlah penting kerana mereka lah yang akan menjadi rakan kita dan orang yang akan membantu kita ketika menghadapi kesusahan dan masalah. Oleh itu, kita perlulah memupuk semangat kejiranan bermula dari sekarang. Kerajaan juga haruslah mengambil serius mengenai isu kejiranan di negara kita agar semangat kejiranan terus berkembang sehingga masa kini. Jika semangat kejiranan masih diteruskan pada masa kini, ia akan memberi impak yang baik kepada negara, malahan negara juga akan dipandang tinggi oleh negara luar. Akhir sekali ialah penutup. Berdasarkan cerita, buku Awal Kejiranan telah memberikan gambaran yang bagus dan dapat membaca dan berkaji buku minda mereka. Buku ini juga mengajar betapa pentingnya semangat kejiranan dalam hidup kita. Malahan, terdapat pelbagai manfaat jika semangat kejiranan ini diteruskan. Buku ini menceritakan mengenai hak mutlak kepada jiran, di mana seorang jiran kita perlu bersama-sama menanggung penderitaan tetangga, menghindarkan diri dari menyakitkan hati tetangga dari kezaliman orang lain, dan memaafkan kesalahan tetangga sama ada yang disengajakan atau tidak disengajakan. Daripada buku ini, nilai-nilai murni amat diterapkan dan diguna pakai dalam kehidupan harian, walau di mana juga kita berada atau kedudukan kita, tanpa mengira susah ataupun senang. Semangat kejiranan ini dapat mengajar kita untuk mudah bergaul dan bekerjasama dengan orang. Oleh itu, pengaji berharap kajian ini dapat memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Pengkaji juga turut mengharapkan ilmu pengetahuan yang cuba disampaikan dalam kajian ini dapat diterima dengan baik. Sekian, terima kasih.